Baik, kita ke Sarawak, bumi ke Nyalang. Antara fokus hari ini, bekalan gas asli domestik Sarawak bakal menyaksikan peningkatan menjelang tahun 2030. Vanessa, silakan. Salam sejahtera dan salam hormat. Bekalan gas asli domestik Sarawak bakal menyaksikan peningkatan melebihi 250% di bawah Pelan Hala 7 Gas Sarawak SGR menjelang 2030. Peningkatan secara berperingkat tersebut direalisasikan dengan terbenterainya Memorandum Persefahaman MOU antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Petroleum Sarawak Petros yang disaksikan Ketua Menteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Terdahulu dalam ucapannya, Tan Sri Abang Johari mengumumkan di bawah MOU tersebut, akses bekalan gas asli Sarawak akan meningkat kepada 1,200 juta kaki padu standard sehari menjelang 2030 berbanding 450 juta kaki padu standard sehari pada masa kini bagi pelaksanaan projek-projek yang telah dikenal pasti di bawah SGR. To Petronas, we appreciate your continued collaboration with the state government and with your counterpart, Petros, to support the realization of the state's strategic agenda. Beliau turut memaklumkan usaha tersebut bakal menjamin sumber asli berkenaan ke arah pembangunan Sarawak yang lebih maju. SGR yang merupakan rangka hala tuju untuk tempoh 10 tahun akan datang direka khas ke arah merealisasikan potensi penuh sumber gas Sarawak. Ia bertujuan untuk mencapai wawasan Sarawak 2030 yang bakal menyumbang ke arah 10% pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negeri selain mewujudkan beribu-ribu peluang pekerjaan. Dun Bukit Sari mempunyai seramai 13,054 pengundi berdaftar yang layak untuk mengundi pada pilihan raya kali ini. Selain aspek pembangunan, penduduk yang ditemui turut mengharapkan bakal wakil rakyat menumpukan aspek pembangunan sosial. Terletak di lawas dan berhampiran pula Brunei Darussalam, sudah pasti banyak pembangunan dinikmati. Siapa-siapa yang akan menjadi wakil untuk di lawas, diharap pembangunan itu bila seiring dengan pembangunan dan sosial, pembangunan sosial. Jangan diabaikan, sosial itu adalah untuk kebaikan kepada masyarakat di lawas juga. Kami mau yang pemimpin yang terbaik lah. Keperluan kami seperti macam di lawas ni semua adalah membantu kami lah kalau boleh untuk membantu melanjutkan perniagaan kami. Dun Bukit Sari bakal menyaksikan pertandingan 3 penjuru melibatkan calon GPS, PSB dan PBK. Teluk Melanu mampu menyediakan produk ekopelancongan sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat dalam industri. Kawasan ini kaya dengan keindahan flora dan fauna, pantai, taman negara, makanan laut dan gunung ganang yang mampu menjadi aset penting sebagai tapak pelancongan masa depan. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Nancy Shukri berkata, beliau yakin Teluk Melanu mampu diketengahkan sebagai produk ekopelancongan. Beliau mengadakan lawatan kerja sempena program volunteerism penghijauan Malaysia di Teluk Melanu, Sematan. Tambahnya, penubuhan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sentex di Lundu menyediakan latihan dalam hospitality dan aktiviti pelancongan sebagai batu loncatan yang mampu merancakkan lagi industri pelancongan di kawasan Tanjung Datuk sekaligus Teluk Melanu. Kabong, sebuah kawasan pesisir pantai pernah dikenali di peringkat antarabangsa melalui penganjuran Festival Layang-Layang Antarabangsa Pantai Tanjung Kembang pada tahun 2019. Untuk mengetahui apa yang menarik di Kabong, kita bersama wartawan Rozi Tampung.
Baik, yang pertama sekali menarik di Kabong adalah makanan jajannya. Yang saya maksudkan adalah produk makanan kering ataupun biskut-biskut yang dihasilkan oleh penduduk Kabong di sini. Dan kalau anda dapat melihat yang ni, terdapat pelbagai jenis-jenis biskut yang terdapat di sini. Apapun, biarlah kita sembang sekejap dengan mana ni dia pemilik pusat penjajah ni, tempat penjajah ni. Kak Dumek, boleh jelaskan jenis-jenis biskut? Ada berapa jenis biskut yang ada kat sini? Biskut situ banyak 50 jenis semuanya. Harga di sini murah aja, RM1 satu bungkus. Yang di bawah ni RM2 satu bungkus. Bahasa Kampung tu intonasinya berbeza dengan bahasa-bahasa Sarawak yang lain. Baik, Kak Dumek, sila pilih. Terima kasih, Kak Dumek. Suman sejenis makanan tradisional berasaskan sagu berintikan makanan laut dibungkus daun nipah sebelum dibakar. Makanan yang sedap dimakan ketika masih panas ini boleh didapati di pusat penjajah Kabong atau penjual di pantai Tanjung Kembang Kabong. Okey, apa lagi yang menarik di Kabong? Nah, ini dia. Ini merupakan tumpek Kabong ni. Ianya merupakan adik-beradik makanan suman sebab tumpek yang dijual di pantai Tanjung Kembang dihasilkan menggunakan bahan-bahan segar seperti kelapa parut, makanan laut dan tepung lemanta atau tepung sagu. Kami tu makan dari nak ada pusat tu nak hidup apa mantap hidup ya beda ni. Tumpek nang nyaman dari suman. Tapi yang makan masa panas tu lah yang paling sedap. Datang dari Kempan terus masuk tapak makan. Nang sedap. Sempit Kabong tu memang special, memang sedap sebabnya dari payak yang fresh, sontong yang fresh. Mau nak cari sempit Kabong, sila datang ke Kabong. Bagi pengunjung luar, kesempatan menikmati makanan unik sambil bersantai di pantai Tanjung Kembang sukar digambarkan kenikmatannya. Rosita Ampong untuk Berita RTM. Lagi projek pembangunan yang memberi keselesaan dan keindahan kawasan perkampungan. Penduduk Kampung Batu Kitang Lama Kuching misalnya bakal mempunyai tebingan sungai yang lebih panjang bersambungan tebingan sedia ada. Kerja-kerja pembinaan tebingan sepanjang 40 meter di Sungai Batu Kitang itu sudah dimulakan sejak Rabu lepas. Laporan Rosalina Rosli. Penduduk, projek yang ditunggu-tunggu itu bukan sahaja untuk keselesaan kepada mereka, malah mampu memberi manfaat dari segi peningkatan ekonomi. Apabila siap, sebuah pentas mini atau grandstand turut dibina. Apabila sudah siap, segala kami pun ayat grandstand dah siap, segala tempat kami pun dah selesai lah, nang selesai. Jadi orang penonton nangga pun datang, nangga tempat sudah semua udah clear ya, udah selesai tangganya bersih. Ketika ini, tapak pembinaan tebingan sungai tersebut sudah pun digunakan sebagai kawasan jualan gerai makanan. Pertama untuk cantik dan dapur, kedua untuk ada keramaian kata kalau senang. Ada orang empat berjual untuk dan sumber rezeki lah. Ada sumber pendapatan dia. Terkini, kerja-kerja pembersihan sudah dijalankan dan projek yang bernilai lebih RM75,000 tersebut dijangka mengambil masa 2 bulan untuk disiapkan. Apa yang penting ketika ini adalah pembangunan dapat diteruskan secara berperingkat. Tebingan sungai tersebut kelak dijangka akan meningkatkan pendapatan penduduk sekitar sekaligus mewujudkan ekopelancongan Kampung Batu Kitang Lama kerana kampung ini merupakan kampung yang bersejarah di mana Kampung Batu Kitang merupakan kampung pelabuhan untuk penduduk dari kawasan Pedawan untuk menjual hasil tanaman mereka menggunakan perahu pada tahun 1950-an.
Pembangunan demi pembangunan dilaksanakan demi kesejahteraan penduduk sekitar kampung Batu Kitang Lama kerana akhirnya masyarakat sendiri yang akan merasa sesuatu pembangunan. Rosalina Rosli, Berita RTM. Laporan itu mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Patuhi prosedur operasi standard sepanjang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 ini. #Kami Milih yang sahih di Berita RTM. Kita kembali ke Angkasa Puri.